Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Baiklah, sebelum saya memulakan taklimat pada malam ini, ingin saya perkenalkan diri saya. Saya Puan Rosmah binti Rahmat, merupakan Pegawai Kanan Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Putrajaya. Baiklah, dan untuk itu sebelum saya meneruskan slot pada malam ini, ingin saya mengeratkan hubungan kita dengan satu persoalan. Apa khabar anda semua pada malam ini? Khabar baik. Dan saya mengharapkan pada malam ini semuanya sihat sejahtera. Adakah yang lebam-lebam, luka-luka pada malam ini? Ada stem cell. Ada. Okey, baik. Saya harapkan semua sihat. Nanti kita akan. Baiklah. Dan untuk itu saya teruskan slot pada malam ini. Dan sebelum itu saya ingin membawa hadirin sekalian. Pada 18 Oktober baru-baru ini, negara kita telah digemparkan dengan satu fenomena, satu peristiwa yang berlaku di mana disiarkan dalam TV3 dan juga TV9 menunjukkan satu rakaman video penderaan kanak-kanak yang berlaku di sebuah taska di Taman Melati. Justru pada malam ini naluri keibuan saya menarik hati saya sendiri untuk sama-sama berkongsi dan menyuntik satu semangat untuk kita menjadikan satu isu ini sebagai satu yang dipandang besar, bukannya ringan. Tidak kira kita sama ada masih bujang ke ataupun dah berkeluarga, apatah lagi ibu bapa. Dan untuk itu saya harap saya pinjam telinga mata tuan-tuan dan puan untuk kita menghayati slot seterusnya. Baiklah, kita lihat apa yang berlaku. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita lihat bagaimana kanak-kanak menangis. Ada yang lebam, ada pula yang luka hingga ke bahagian anggota bahagian dalam badan. Jadi ini memberikan kepada kita bahawa penderaan kanak-kanak semakin berleluasa. Jadi, apakah peranan kita? Adakah kita masih memandang perkara ini sesuatu yang remeh? Cuba hadirin fikirkan. Jika kita terdiri daripada golongan masyarakat penyayang yang sering dicanang-canangkan oleh negara kita, jadi buktikan, kita perlu membasmi penderaan kanak-kanak ini. Dan saya akan menerangkan secara ringkas, memandangkan masa telah pun dipotong pada 7 minit ya. Jadi, agensi kesan penderaan, akta perlindungan dan bentuk penderaan. Saya juga akan menerangkan tentang definisi akta, takrif kanak-kanak yang berkaitan dengan Akta Perlindungan Kanak-kanak 2001. Baiklah, sebelum tu kita perlu tahu kanak-kanak siapa sebenarnya. Mengikut Akta 611 telah mendefinisikan kanak-kanak dalam Seksyen 2 sebagai seorang yang di bawah umur 18 tahun. Apabila saya buat slide ini, anak saya berkata, "Ibu, yang berusia 13 tahun, 14 tahun, kami pun golongan kanak-kanak riang." Mereka seronok. Jadi sebenarnya jika saya ingat kanak-kanak kecil-kecil lagi kan, tetapi sebenarnya di bawah 18 tahun masih dikategorikan 18 tahun. Adakah hadirin sekalian masih ada golongan kanak-kanak pada malam ini? Ada? Oh ya. Baiklah. Kita lihat khususnya definisi akta. Akta Kanak-kanak 2001 iaitu pada sama 611 tu dirujuk sebagai hanya mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 2002. Walaupun ia telah diluluskan pada tahun 2001, akta ini telah sebenarnya memasukkan 3 akta lain yang sebelum ini, iaitu Akta Mahkamah Juwana 1947, Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 dan Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973. Seterusnya, itulah ketika 3 akta itu telah dimansuhkan dan telah lahirlah satu akta baru, iaitu Akta Kanak-kanak 2001. Baik.
Apakah yang dimaksudkan dengan penderaan kanak-kanak ini? Yang pertama adalah penganiayaan fizikal. Penganiayaan fizikal apabila berlaku penganiayaan yang mengakibatkan berlakunya kecederaan, lebam ke ataupun bengkak dan sebagainya pada anggota fizikal tubuh badan yang dapat dilihat jelas melalui mata. Seterusnya, penderaan mental dan emosi. Ini merupakan penderaan yang sering kita tidak sedar, yang sering berlaku di kalangan ibu bapa, yang mereka tidak tahu anak-anak mereka didera. Apa yang dimaksudkan dengan deraan ini? Ialah apabila mereka mengabaikan tanggungjawab mereka selaku ibu bapa kepada anak-anak. Anak-anak kurang perhatian dan kasih sayang. Itu merupakan penderaan emosi dan fizikal. Emosi dan mental. Penderaan seks. Baik, seks memanglah satu keperluan naluri dalam hidup manusia. Namun apabila disalah gunakan, maka berlakunya penderaan seks. Bagaimana yang amat menyedihkan, berlakunya seorang ayah telah merogol anaknya. Jadi kita tidak mahu perkara ini terus berluasan. Pengabaian kanak-kanak dan buruh kanak-kanak. Kanak-kanak dijadikan buruh. Cuci kain, apa semua bukan untuk atas dasar didikan, tetapi untuk mengurangkan kos membayar orang gaji mungkin juga, ya. Baik. Buruh. Tadi anak awak Sekiranya agensi yang terlibat untuk ini ialah minit lagi habis dah. Okey, agensi yang mengendalikan kes kanak-kanak, Polis Diraja Malaysia. Kita tahu Polis Diraja Malaysia, Kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pasukan Perlindungan Kanak-kanak dan Kementerian Kesihatan. Dan nampaknya masa begitu cemburu akan saya. Jadi untuk slot seterusnya saya buka kepada sesi soal jawab. Okey, sesi soal jawab. Mungkin ada yang hendak bertanya tentang penderaan kanak-kanak. Aku ya, silakan. Saya tidak ke? Tak ada. Soalan dia macam ni. Kalau kita melihat ada orang organisasi tertentu yang menghantar kanak-kanak di stesen minyak, di kedai-kedai makan untuk menjual kalender, menjual herba dan pemakainya, adakah ianya dikira sebagai di bawah Akta 611? Baik. Terima kasih sebelum soalan tersebut. Baik, jika pekerja kanak-kanak tu mendapat upah atau gaji ataupun memang di atas dalam kemampuan kerelaan kanak-kanak itu, maka itu tidak dikira sebagai dera. Tetapi yang menjadi penderaan apabila berlakunya yang kita nampak, contohnya, maaf ya, saya nampak ada yang menjual kalender-kalender, contohnya gini, buku-buku pada hari-hari tertentu. Tetapi sebenarnya duit tu diambil oleh orang lain. Itu namanya buruh kanak-kanak. Apa yang perlu kami lakukan jika terjumpa keadaan sedemikian? Baiklah. Jika terjumpa keadaan sedemikian, maka anda boleh menghubungi Teledrah ataupun seperti polis, kejabatan. Hubungi, jangan malu dan segan, hubungi Teledrah. Saya nak ni. Okey, laporkan penderaan. Talian Teledrah 1-800-88-3040, talian Nur 15999, Pejabat Kebajikan Masyarakat berhampiran, mana-mana pasukan perlindungan kanak-kanak dan hospital berhampiran jika ada berlaku apa-apa pada anak berkenaan. Baiklah, ada kata jawab tuan? Satu lagi soalan. Ya. Berapa pantaskah bila kita telefon, berapa pantaskah awal tu datang Ya, badan-badan tertentu akan cuba memberikan satu respon ataupun tindakan sepantas yang boleh. Bolehkah kita menangkap dahulu sebelum tangkap dulu, lepas tu kita telefon? Sekiranya keadaan tersebut memudaratkan, kita boleh bertindak awal asalkan tidak memudaratkan kanak-kanak tersebut. Saya tanya Ya. Kalau setiap anak tu mesti wajib mendapat pendidikan. Kalau keluarga tidak mampu untuk menyara pendidikan, diberhentikan ada itu sebagai satu penderaan.
Maaf? Kalau lah keluarga itu tidak mampu nak memberikan pendidikan kepada anak, melanjutkan pelajaran diberhentikan apa semua, adakah itu sebagai penderaan kepada kanak-kanak? Kerana hak asasi dia ialah mendapat pendidikan. Ya, sekiranya kanak-kanak itu tidak mendapat pendidikan dan tidak diusahakan oleh ibu bapa untuk mencari saluran bantuan tertentu, dia dianggap penderaan. Jadi maknanya yang boleh dicas yang Itu denda berat emosi ibu bapa. ibu bapa. Tetapi sepatutnya Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membantu memberikan sokongan. Setengah ibu bapa dia mungkin tidak mempunyai pengetahuan untuk itu. Jadi Kebajikan Masyarakat akan mengambil tindakan untuk memaklumkan. Itu saja. Satu lagi. Ya. Puan Rosmah. Ya, saya. Seperti soalan Cik Azman tadi, mengatakan bahawa kita boleh membuat laporan jika kita melihat kenderaan berlaku di depan mata kita. Adakah sebelum kita membuat panggilan kepada telidera ataupun talian nur tersebut, perlukah kita mengambil bukti-bukti, mengambil gambar sebagai bukti ataupun merakam pertengkaran atau penyiasaan yang kita dengar itu sebelum kita menelpon telidera tersebut? Bergantung pada situasi. Sekiranya keadaan mendesak, kita tidak perlulah nak ambil handphone yang canggih untuk gambar-gambar jika keadaan terdesak. Tetapi jika masih mempunyai ruang untuk kita mengambil tindakan seperti tersebut, mengambil rakaman dan sebagainya, maka kita boleh membuat tindakan seperti itu. Tetapi jika terdesak, kita buat tindakan yang lebih pantas dengan membuat talian. Baik, itu saja. Baiklah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.